Ustaz, boleh saya tanya Ustaz, apa hukum kita memberi duit raya di pagi Syawal? Bismillah. Wassalamualaikum. Hukum memberikan duit raya di pagi Syawal, di situ ada beberapa isu. Pertama tentang hukum bersedekah, kedua tentang menetapkan 1 Syawal sebagai hari untuk bersedekah, dan yang ketiga isu angpau yang sampul yang digunakan. 3 isu. Isu yang pertama, hukum bersedekah. Sedekah satu tuntutan di dalam Islam. Satu tuntutan di dalam Islam, di mana dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dalam Al-Quran umum. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Mathalul ladzina yunfiquna fi amwalihim kamathali habbatin anbatat 7 sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah." Orang yang bersedekah dengan harta-harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia seperti sebiji benih yang ditanam, naik daripadanya 7 dahan, 7 cabang, dan setiap dahan ataupun cabang itu melahirkan 100 biji buah. Jadi maksudnya ganjaran pahala bersedekah, infak fi sabilillah, mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillah, yang bersedekah jalan Allah Subhanahu wa taala ni ganjarannya sangat besar dan dia bertambah-tambah. Itu juga dalam hadis Nabi, kata Nabi, tahadu tahabu, kamu salinglah, hadiah menghadiahkan antara satu dengan yang lain, dan dia akan menyebabkan kamu saling kasih mengasihi antara satu dengan yang lain. Maka salah satu cara untuk mengeratkan silaturahim, hubungan sama kita, adalah melalui sedekah. Itu satu. Maknanya hukum asal bersedekah adalah harus. Kedua, mengkhususkan sedekah pada pagi raya, pada 1 Syawal dan juga pada bulan Syawal. Mengkhususkan, saya katakan mengkhususkan, iaitu seolah-olah mereka tidak melakukan sedekah dalam bulan Ramadan, mereka tak melakukan sedekah dalam bulan-bulan yang lain, tetapi mengkhususkan pada 1 Syawal. Maka ini yang ditimbul satu perbahasan, perbincangan di kalangan para ahli ilmu, para ulama. Sebahagian daripadanya menyatakan keharusan tidak ada masalah kerana ia adalah culture, adat dalam masyarakat. Dan sebahagian yang lain menetapkan bahawasanya sedekah tersebut apabila dihubungkan dengan poin yang ketiga, iaitu berkaitan dengan sampul, angpau, sampulnya. Kerana ada di sana unsur-unsur yang dikenali sebagai tasyabbuh. Tasyabbuh ni dia adalah unsur-unsur penyerupaan. Tasyabbuh. Kerana kalau kita lihat, kata Nabi di dalam hadis, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai sesuatu kaum, maka dia adalah sebahagian daripada kaum tersebut, kelompok tersebut. Kalau kita tengok bagaimana Nabi bila masuk ke Madinatul Munawwarah, Nabi melihat golongan-golongan Yahudi pada ketika itu, mereka meninggalkan bermesra dengan isteri-isteri mereka, makan masakan isteri mereka, tidak berbual dengan isteri mereka, menganggap isteri mereka najis di saat isteri mereka dalam keadaan yang haid ataupun udur syar'i. Tapi bila Islam datang, bila Nabi masuk ke Madinah, Nabi menyelisih perbuatan Yahudi. Nabi menyelisih, Nabi tidak tasyabbuh, Nabi tidak menyerupai mereka. Kata Nabi kepada para sahabat, kamu berhak bermesra dengan isteri kamu, kamu berhak mendatangi isteri kamu, melainkan antara pusat dan lutut. Maknanya boleh berbual walaupun dalam keadaan yang haid. Berbeza dengan pendekatan Yahudi pada ketika itu. Jadi ini perbezaan yang dibawa. Nabi sentiasa bawa penyelisihan, Nabi tak bawa persamaan. Sebab itu pernah satu ketika dulu kita memberikan komentar apabila ada kenyataan-kenyataan yang menyebut kongsi raya. Satu ketika dahulu kan yang heboh, menggambarkan perayaan ini semua sama. Tidak. Islam ada perayaan yang tersendiri. Mereka golongan yang berbangsa Cina ataupun yang beragama Buddha, yang beragama Hindu, mereka berhak untuk menyebut perayaan mereka. Kerana kita di dalam negara kita memberikan hurriyatul i'tiqad, kebebasan untuk berakidah, terpulang kepada mereka. Okey, tetapi kita sebagai umat Islam, harus meletakkan kepercayaan kita bahawa hari raya adalah hari yang kemenangan dan kebesaran bagi umat Islam, yang kita wajib untuk meraihkannya. Kita wajib berseronok pada hari tersebut. Kerana Nabi SAW bila tiba di Madinatul Munawwarah, Nabi bertemu dengan golongan-golongan Al-Ansar yang pada ketika itu menyambut dua hari raya yang merupakan perayaan nenek moyang mereka, yang pada ketika itu terpengaruh dengan aliran dan ajaran Majusi, di mana Nabi bertanya kepada mereka, ma hadhanil yauman, apa itu 2 hari raya ini? Kata mereka, kunna nal'abu bihima fil jahiliyah, kami bermain, berseronok dengan kedua-dua hari ini sejak daripada zaman jahiliyah lagi. Maka kata Nabi SAW, innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menukarkan dua hari raya tersebut kepada 2 hari raya yang lebih baik daripada hari raya tersebut, iaitu Aidul Adha, Aidul Fitri.
hari raya haji dan hari raya puasa. Maka kedua-dua hari raya ni kita dituntut bergembira, bermain, berseronok, dalam ruang lingkup etika menurut syarak. Jadi begitu juga dalam kita berkaitan dengan bersedekah, mengapa perlu dikhususkan satu Syawal ataupun dalam bulan Syawal untuk bersedekah. Sedangkan kalau kita lihat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi merupakan orang yang paling kuat, paling mempermurah bersedekah di dalam bulan Ramadan. Mengapa di dalam bulan Ramadan kita simpan? Kita ambil duit raya, kita pergi tukar di bank, kita simpan dulu. Tunggu hari raya baru kita bagi. Mengapa kita tidak berikan dalam bulan Ramadan Mubarak? Kerana ganjaran yang lebih besar. Bagi orang yang cerdik pandai, kalau dalam urusan perniagaan, mereka akan memilih perniagaan yang paling cepat untuk mendatangkan keuntungan. Maka begitu juga dalam beragama, kita perlu memilih amal perbuatan yang lebih dekat untuk kita mendapat keridaan Allah Subhanahu wa taala, mendapat mustajab, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala yang berlipat kali ganda. Maka bagi orang yang bijak, bijaklah dia memilih. Wallahu a'lam.